Hai, nama saya Nureng Sasabila binti Muhammad Batuki. Hai, nama saya Esther. Indra Audrey Mahadin. Nama saya Al-Zubani Talita Jinwal. Saya Nurul Izzatu Syahina binti Abdullah. Nama saya Norazena binti Halim. Nama saya Zarish Nilu. Nama saya Nur Syazana Hazita binti Mukmin. Nasi kerabu ialah hidangan tradisional pantai timur laut Malaysia Barat, terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu. Ia juga dikenali sebagai khao yam di Thailand. Nasi kerabu dikatakan berasal dari Kelantan pada abad ke-15. Nasi kerabu ialah antara makanan tradisi orang Peranakan Kelantan, campuran budaya Cina dan Melayu akibat penghijrahan pedagang Cina. Peranakan Kelantan mempunyai sedikit pengaruh dari Thailand akibat perkahwinan campur antara lelaki dan wanita Hokkien yang berasal dari Thailand yang menetap di Kelantan ketika itu. Saya akan membentangkan ciri-ciri produk kami iaitu nasi kerabu. Nasi kerabu ialah satu hidangan tradisional unik yang mana nasinya berwarna biru dan dimeriahkan dengan campuran sayur-sayur yang dipanggil kerabu. Nasi kerabu biasanya dihidang dengan lauk sampingan seperti ayam, daging, ikan atau telur masin mengikut cita rasa peribadi dan selera tekad setiap orang. Warna biru nasi itu dihasilkan dengan merendam dan menarik nasi dengan menggunakan bunga telang untuk mendapatkan warna dan aroma yang semajadi. Namun, membandingkan nasi kerabu sudah boleh didapati di setiap negeri di Malaysia, ramai orang lebih menggunakan pewarna makanan yang selamat kerana ia lebih mudah berbanding menggunakan bunga telang. Jadi, tidak peliklah jika anda menemui nasi kerabu berbeza warna di negeri lain. Mengikut cara tradisional penyediaan nasi kerabu, ikan akan dipanggang dan dihancurkan sebelum digoreng bersama kelapa, halia dan bawang merah yang sudah digiling. Tambah gula, nasi kerabu tidak akan lengkap tanpa bahan penting iaitu sayur-sayuran yang dicincang seperti tauge, kobis, kacang panjang yang biasanya dicampur dengan serunding kelapa dan pudu apabila dimakan. Nasi kerabu biasanya dimakan bersama lauk sampingan seperti ayam percik, ikan bakar, daging bakar dan ayam goreng bagi mengimbangi rasa serunding kelapa ikan, sambal dan pudu tersebut. Lagi satu, lauk Kelantan yang digemari ramai ialah solok lada, iaitu lada yang berisi ikan dan kelapa. Tapi sebab mengapa kami memilih nasi kerabu sebagai produk untuk dikomersialkan adalah kerana keunikannya dari segi hidangan maupun juga dari segi rupanya. Saya akan menerangkan mengapa kami memilih nasi kerabu sebagai produk untuk dikomersialkan. Saya memilih nasi kerabu sebagai produk untuk dikomersialkan kerana keunikannya dari segi rupa maupun juga rasanya. Yang kita tahu, nasi kerabu mempunyai daya tarikan di mana nasinya berwarna biru. Sebelum ini saya tertanya-tanya nasi biru tersebut adakah disebabkan oleh pewarna dan adakah pewarna dibenarkan dalam penggunaan untuk penyediaan makanan. Setelah melakukan beberapa pencarian, saya dapati bahawa warna biru daripada nasi kerabu tersebut datangnya daripada sejenis bunga yang bernama bunga kembang telang. Dan bunga yang berwarna biru menyebabkan bunga tersebut digunakan untuk menukarkan nasi putih yang khas untuk nasi kerabu menjadi warna biru. Nasi biru tadi pula dipadankan dengan beberapa jenis lauk pauk seperti ayam goreng, daging, sayur-sayuran, ulam-ulaman, pudu dan sebagainya. Dan semua ini, kepelbagaian lauk pauk ini menyebabkan nasi kerabu menjadi satu hidangan yang begitu unik dan belum terdapat lagi di mana-mana jenis hidangan yang menyediakan pelbagai lauk pauk dalam satu jenis hidangan. Dan salah satu sebab terakhir kenapa saya memilih nasi kerabu sebagai produk untuk dikomersialkan adalah kerana pendedahan nasi kerabu terhadap masyarakat masih kurang. Masih terdapat beberapa orang atau segelintir masyarakat yang belum mengetahui tentang apa itu nasi kerabu dan dari mana ia berasal. Jadi saya harap melalui video komersial yang kumpulan saya sediakan, ia dapat mendedakan lagi masyarakat luar tentang keunikan masyarakat kita dan kewujudan nasi kerabu. Dan saya harap mereka juga tertarik seperti mana saya tertarik dengan nasi kerabu. Bahan-bahan yang terdapat dalam nasi kerabu pula ialah nasi biru, kerisik ikan, sambal santan, sambal tumbuk, lada solok, keropok, pudu, ulam, ayam percik, telur masin, ikan goreng, daging bakar dan juga bawang jeruk. Ulam yang terdapat dalam nasi kerabu pula ialah timun, toge, kubis, kacang panjang dengan daun kesum. Nasi biru yang terdapat dalam nasi kerabu merupakan nasi yang telah diwarnai dengan bunga telang ataupun Coleoptera ternata. Ia boleh didapati di kawasan pinggir halaman, belukar atau biasanya ditanam. Ia akan direndam dalam air panas untuk menjadikannya sebagai pewarna. Oleh itu, kebaikan yang terdapat dalam bunga telang ialah
meningkatkan keupayaan berpikir, mengurangkan masalah hilang ingatan, melawan sakit kanser, merawat keredangan dalaman serta pembengkakan tubuh, serta menyuburkan menggalakkan pertumbuhan dan mengurangkan keguguran rambut. Namun, terdapat juga kebaikan lain yang terdapat dalam nasi kerabu, yaitu khasiat lain nasi kerabu ialah ia merupakan makanan yang seimbang, di mana nasi merupakan karbohidrat, ulam merupakan serat, vitamin, mineral, dan fotokimia yang menguatkan ketahanan terhadap penyakit immunity. Ikan merupakan protein, yaitu zat besi dan juga zinc untuk membina tubuh, manakala garam, gula, dan minyak merupakan lemak. Nasi kerabu mempunyai warna nasi yang menarik, yaitu biru. Dihidangkan bersama dengan ayam atau kambing bakar yang berkualiti dan sambal yang sedap. Dengan makanan sampingan yaitu keropok, serta rasa nasi kerabu yang pedas, masam, dan manis menjadi simbol utama makanan tradisional Malaysia. Saya harap nasi kerabu dapat dikenali oleh orang ramai tidak kira di dalam atau di luar negara, kerana rugi jika tidak merasai keenakan nasi kerabu, makanan tradisional Kelantan ini. Saya percaya bahawa nasi kerabu dapat mencapai pasaran antarabangsa kerana nasi kerabu mempunyai keunikan yang tersendiri yang boleh menarik minat orang untuk membeli. Semasa kami memilih produk yang ingin kami promosikan, kami telah memutuskan untuk menjual 2 jenis nasi kerabu, iaitu nasi kerabu ayam bakar serta nasi kerabu kambing bakar. Alasan kami memilih produk ini kerana kami ingin menyebarluaskan makanan tradisional iaitu nasi kerabu di dalam negara serta luar negara. Selain kami mengutamakan keenakan nasi kerabu, kami juga memastikan nasi kerabu yang kami jual adalah berkualiti dan sihat. Seterusnya, seperti yang telah saya katakan tadi, kami menjual 2 jenis nasi kerabu, iaitu nasi kerabu ayam bakar dan nasi kerabu kambing bakar. Di mana nasi kerabu ayam bakar berharga RM7.20, manakala nasi kerabu kambing bakar berharga RM12.30. Hari ini, saya akan membentangkan mengenai bungkusan dan promosi The NKs. Pertama sekali, untuk bungkusan produk kami iaitu nasi kerabu, kami membungkus nasi kerabu menggunakan kontainer plastik yang berbentuk segi 4 tepat. Selain itu, pada penutup kontainer plastik bungkusan nasi kerabu kami juga akan melekatkan stiker yang lengkap dengan logo The NK beserta nombor telefon untuk dihubungi jika ingin membuat pesanan nasi kerabu. Seterusnya, promosi. Kami juga ingin mempromosikan nasi kerabu, iaitu makanan yang berasal dari Kelantan, kepada orang ramai. Selain itu, melalui promosi, kami juga ingin menggalakkan orang ramai untuk membeli produk kami iaitu nasi kerabu dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Dan hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai produk kami ini yaitu nasi kerabu. Untuk pengetahuan Anda semua, produk kami boleh didapati di mana-mana kedai seluruh Malaysia. Selain itu, ia juga tidak terhad di kedai serbaguna saja, tetapi juga di kedai runcit serata Malaysia. Ini adalah untuk memudahkan pengguna mencari produk kami dengan lebih efektif, serta memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna yang pertama kali merasakan nasi kerabu ini. Seterusnya mengenai video commercial pula, kami menggunakan konsep yang berasaskan kampung di mana persekitaran adalah lebih kepada alam seni yang terjadi dan begitu juga interaksi antara watak yang ada. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh watak adalah berdasarkan kehidupan sebenar di mana individu tersebut merasakan nasi kerabu buat pertama kalinya. Saya akan membentangkan mengenai strategi pemasaran The NK. Seperti semua orang tahu, kami mengeluarkan produk nasi kerabu yang terdiri daripada nasi kerabu ayam dan juga nasi kerabu daging. Pembungkusan nasi kerabu kami adalah dengan menggunakan pembungkus kertas plastik yang berwarna coklat. Ini bagi mengelakkan nasi kerabu kami daripada rosak sewaktu pengendalian dan juga penghantaran. Namun begitu, jikalau pelanggan berminat untuk makan di kedai kami akan hidangkan nasi kerabu tersebut di atas pinggan yang berlapikkan daun pisang. Seterusnya, kami juga akan mengadakan promosi di mana nasi kerabu ayam yang asalnya berharga RM7.20 akan menjadi RM5, manakala nasi kerabu kambing yang asalnya berharga RM2.30 akan menjadi RM8. Promosi ini bertujuan bagi memperkenalkan lagi produk kami serta untuk menjana jualan kami secara berterusan. Tambahan lagi, The NK bertempat di Sulama Central Sepanggal, Kota Kinabalu, Sabah, di mana lokasi yang kami pilih adalah
lokasi yang strategik iaitu kawasan tersebut sering dan mudah untuk dikunjungi oleh orang ramai. Di samping itu, kaedah kami mempromosikan produk kami adalah menerusi media sosial seperti Instagram dan juga Facebook yang bertulis DNK. Bukan itu sahaja, bagi memudahkan pelanggan yang sibuk serta pelanggan yang tidak mempunyai kenderaan tapi ingin menikmati nasi kerabu, jangan risau. Nasi kerabu kami juga boleh didapati menerusi Foodpanda dan juga Grab. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai reputasi yang kukuh sebagai syurga makanan kerana ia merupakan sebuah negara yang pelbagai dan berbilang kaum. Selain itu, pengaruh warisan dari negara-negara Asia juga menambah perisian kepada budaya makanan Malaysia. Nasi kerabu merupakan salah satu makanan tradisional kegemaran rakyat Malaysia. Tidak kira pada tekstur bahagian atau rasa yang sedap, merupakan makanan tradisional yang paling digemari rakyat Malaysia dan paling popular. Itu sahaja daripada kumpulan kami, DNK. Sekian, terima kasih.